A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini seluruh dunia diuji dengan penularan pandemik COVID-19. Masyarakat dunia menjadi tidak tenang. Ramai yang terkesan akibat musibah ini dalam menempuh kehidupan seharian. Sebelum kita pergi lebih jauh meningkat rahsia di balik kesaksian, sama-sama kita saksikan dan tonton bersama tayangan video yang telah disediakan. Kita nak saya send link tu. Biar dia nampak ni. Oleh Jemaah Surau Raudhatul Muttaqin, Taman Kemuning Pasting Selangor. Barakallahu fikum. Rahmat di sebalik pandemik. Begitulah tajuk ceramah khas sempena pandemik malam ini yang amat sinonim dan tepat untuk dibicarakan oleh tetamu jemputan kita pada malam ini. Dari Terengganu Hijrah ke Seremban, Puan Asma Harun, Ustazah Pilihan. Ustazah Asma binti Harun pemegang ijazah sarjana pengajian Islam Oxford University Malaysia, merupakan seorang pendakwah bebas dan motivator muslimah yang tidak asing lagi di Malaysia. Sudah berumah tangga, Ustazah ya, dan memiliki 7 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Ahlan biki Ustazah. Syukran jazilan wa ahlan biki aidan. Alhamdulillah. Subhanallah. Baiklah penonton budiman yang dikasihi Allah SWT, marilah malam ini kita penuhi 1 jam kita bersama yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun untuk sama-sama kita hayati rahsia dan rahmat di sebalik pandemik ini. Para penonton bolehlah mengajukan soalan di ruangan yang disediakan di YouTube ataupun Facebook untuk dikongsikan bersama di akhir program ini insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, Ana persilakan yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan ceramah khas pandemik pada malam ini, rahmat di sebalik pandemik. Tafadhal. Silakan Ustazah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, ya Allah permudahkanlah urusan kami, urusan saat kita hidup, urusan saat kita menghadapi kematian kembali kepada Allah, urusan kita di alam barzah, ya Allah permudahkanlah juga urusan kami di mahsyar ya Allah, sehingga urusan kami berakhir di syurga-Mu ya Allah. Allahu akbar. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina
Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, Ya Allah. Yafqahu qawlana, agar mereka memahami apa yang kami perkatakan, Ya Allah. Bukakanlah jua belenggu yang mengikat lidah kami, Ya Allah, agar lidah kami sentiasa basah dengan zikrullah, agar sentiasa lidah kami ini mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik, Ya Allah. Dan belenggulah lidah kami, Ya Allah. Ikatlah lidah kami, Ya Allah, daripada memperkatakan dan menulis perkara yang keji, perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, Ya Allah. Jualah kami daripada perkataan yang boleh mengheret kami kepada neraka-Mu, Ya Allah. Ringankanlah dan basahkanlah lidah kami, Ya Allah, dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan dan keredaan serta pahala dan syurga-Mu, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ini rapatnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ilmu kita pada malam ini. Subhanallah. Ustazah pun nampak macam kelang kabut juga. Daripada rumah datang pejabat balik, tinggalkan budak-budak apa semua kan waktu malam. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Lajnah Dakwah dan Tarbiyah Muslimat. Lajnah Dakwah dan Tarbiyah Muslimat, Surau Raudatul Muttaqin, Taman Kemuning Banting Selangor. Surau Raudatul Muttaqin, Taman Kemuning Banting Selangor. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Haryati Adeni selaku pengurusi majlis. Masya Allah, terima kasih Ustazah di atas kata-kata aluan yang begitu indah. Masya Allah. Seterusnya yang saya hormati iaitu ahli jawatan kuasa surau Raudatul Muttaqin. Masya Allah. Raudatul Muttaqin membawa maksud taman-taman orang-orang yang bertakwa, taman-taman syurga. Raudah kan taman syurga, ataupun taman-taman yang indah yang bagi orang-orang yang bertakwa, mewakili kepada musalla, tempat solat, ataupun masjid, tempat sujud, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kita surau. Masya Allah. Para jemaah seterusnya, para jemaah surau Raudatul Muttaqin, serta para penonton yang dihormati sekalian. Masya Allah. Para penonton yang melihat melalui IG Ustazah Asma Harun, Masya Allah. Manakala ada yang juga melihat daripada FB page. Jadi kita tahu sekarang algoritma page terutamanya sangat mencabar untuk naik. Jadi kita perlukan bantuan kerjasama sahabat-sahabat sekalian untuk share perkongsian kita. Kemudian rajin-rajin tinggalkan komen, sebab setiap kali anda tinggalkan komen, Masya Allah, anda tuliskan nota ke, bagi respon ke, share pandangan ke, akan menaikkan, dia akan menaikkan engagement, perkongsian kita, dan lebih ramai orang dapat manfaat. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jika kita tengok pada page ni kan, pada view page ni, kita panggil apa, watermark di page ni, live ni, ada tulis di bawah wakaf tunai untuk membeli wen jenazah bagi surau Raudatul Muttaqin. Yang kedua, wakaf baik pulih dan naik taraf surau dan bilik pengurusan jenazah. Subhanallah, di bawah surau Raudatul Muttaqin. Masya Allah. Kita pun bakal meninggal dunia, bakal tinggalkan dunia ini. Masya Allah, berpindah ke alam yang lain, alam barzah. Dan insya-Allah saya biasa kalau pengalaman saya bertanya dengan pihak-pihak, terutamanya surau dan masjid, alhamdulillah apabila orang mewakafkan ven jenazah ataupun baik boleh naik taraf surau dan bilik pengurusan jenazah, memang kematian itu kadang-kadang berlaku setiap minggu, kadang-kadang selang beberapa hari sahaja. Masya Allah. Untuk pengetahuan semua, ramai dan kami sendiri pun menyantuni mendapat permohonan bila berlaku kematian, kos untuk pengurusan jenazah daripada hospital sampai selesai keliahat, kosnya tinggi kan. Daripada hospital, bayaran hospital sekian, bayaran wen jenazah sekian, bayaran untuk keperluan jenazah, maksudnya kain kafan apa semua, itu basic 300, tak campur upah sekian-sekian, kadang paling kurang 1,000. Kami melalui sahabat amal care, permohonan begini biasa kami terima. Kadang-kadang ada yang datang, Ustazah, kami tak mampu ambil jenazah, masih lagi di hospital.
dah lebih 3 hari, dah lebih sekian-sekian. Kenapa? Kerana tidak ada peruntukan. Jadi sekiranya ada pihak masjid, pihak surau yang memberikan kemudahan ini kepada ahli qaryah, bukan semata-mata ahli qaryah yang berdaftar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang asnaf fakir miskin daripada qaryah yang terdekat, contoh di rumah pangsa, rumah flat dan sebagainya, kadang-kadang mereka tak berdaftar sebagai ahli khairat kematian, ataupun sebagai inilah, mereka pun tak datang surau, tak datang masjid. Namun tuan-tuan puan-puan sekalian, banyak faktor kenapa mereka tidak bergaul di dalam kalangan masyarakat, di surau, di masjid. Pengalaman kami bila NGO kita turun dan sebagainya, kita kenal pasti mereka sebenarnya segan, malu, rasa tak layak, rasa malulah nak bergaul walaupun di surau, di masjid, dengan keadaan mereka, pakaian mereka. Kadang-kadang golongan yang seperti ini, kita bukan sekadar menyalahkan. Datanglah surau, datang masjid, bergaul lah. Dan ada peranan kita, kan, AJK apa semua untuk turun. Pergi menyantuni, pergi ke rumah, mungkin buat ziarah, mungkin tanya khabar, minta dia bagikan maklumat-maklumat dan bagi tahu apa perkhidmatan yang surau sediakan. Masya Allah, kita ada sediakan sekian-sekian, kalau ada kematian berlaku apa kan, kalaupun tak mampu bayar untuk khairat yuran khairat kematian, bagi tahu kami terus terang kan, jumpa. Masya Allah, kalau ada berlaku kematian tak mampu nak uruskan, bagi tahu, boleh cari kami. Jadi saya pasti mana-mana masjid ataupun surau yang melakukan pengurusan yang terbaik, Allah akan hantar pertolongan, bantuan, Allah akan berikan, Allah akan bukakan jalan, bukakan hati-hati orang untuk ramai membantu. Subhanallah, tak mustahil ada orang nak infak terus untuk sebuah van, ada orang nak infak terus untuk semua kelengkapan. Tidak ada mustahil. Tinggal lagi kitalah yang perlu yakin, kemudian berusaha memberikan perkhidmatan terbaik untuk ahli qaryah. Subhanallah. Jadi peluang keemasan untuk kita pada malam ini, surau Raudatul Muttaqin ini satu surau yang pengurusannya sangat bagus, sangat baik tuan-tuan puan-puan sekalian, dengan AJK yang amanah, AJK yang menjalankan tugas dengan terbaik. Maka ambillah peluang untuk mewakafkan tunai kewangan untuk beli wan jenazah, dan juga baik pulih naik taraf surau sendiri dan juga bilik pengurusan jenazah. Selagi mana insya-Allah surau ini bertahan sampai hari kiamat, selagi itulah subhanallah kita dapat pahala yang mengalir tanpa henti. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, ada yang kata, Ustazah, saya mesej kat nombor yang Ustazah bagi tak ada respon. Ini untuk permohonan untuk permohonan gadget tu ya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, selepas saya buat announcement untuk permohonan gadget pagi tadi, ini susulan post saya malam tadi. Kemudian pagi tadi saya ada postkan sesuatu. Kalau siapa yang tak follow, boleh tengok dekat page Ustazah Asma ataupun Instagram. Dan kami menerima sebenarnya lebih daripada 10,000 permohonan. Yang masuk WhatsApp sekian ribu, yang masuk PM, kemudian satu WhatsApp itu kadang mewakili dan 5-6 orang. Kadang mewakili banyak pihak. Contoh, ada guru yang WhatsApp, guru bawa 10 nama. Jadi sebenarnya lebih daripada 10,000, dan tolong bersabar. Semua ini perlu proses. Perlu proses saringan. Kami perlukan bekalan yang cukup. Sekarang mencari stok. Kemudian saringan tu kami perlu pastikan betul-betul. Kita minta my kitnya, kita minta bukti-bukti sekian, sebab kita pun tak boleh memberi tanpa saringan. Mungkin ada pihak yang ambil kesempatan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kita tak boleh nak expect mohon je terus dapat dan sebagainya. Beri kami masa kan, untuk satu nombor WhatsApp masuk tanpa henti. Jadi staf kami ni tak balik lagi masa ni kan. Mungkin mereka sampai pukul 10, mungkin sampai pukul 11, tak tahu kan, lewat malam, pagi besok, ujung minggu pun kerja. Jadi kita harap tuan-tuan puan-puan boleh bersabar. InsyaAllah, mudah-mudahan kita cuba buat yang terbaik dan anda dapat memberikan kesabaran yang terbaik kepada kami. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, InsyaAllah kita akan terus kepada perkongsian kita pada malam ini, iaitu rahmat di sebalik pandemik. Masya Allah, itu tajuk kita, iaitu rahmat di sebalik pandemik. Pandemik yang kita maksudkan sekarang adalah COVID-19. Dan pandemik juga ialah, nanti kita kupas apakah maksud pandemik, sahabat-sahabat sekalian. Okey, Masya Allah, sekarang kita akan tengok, kena pusing ni. Okey.
Alhamdulillah, nota pada malam ini disediakan oleh Ustazah Husna. Ustazah main sini, Ustazah Husna. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Assalamualaikum Ustazah Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dalam proses Ustazah Husna bantu Ustazah untuk siapkan nota ni, boleh Ustazah Husna kongsikan sikit kan perasaan ataupun maksudnya apa yang Husna sendiri faham rahmat di sebalik pandemik. Masya-Allah, pegang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, berkaitan dengan rahmat di sebalik pandemik ni. Kalau kita lihat pada hari ini, zaman sekarang ni, kebelakangan ini ialah fasa PKP di seluruh negara. Bermula dengan Selangor dan Kuala Lumpur, kemudian berlanjutan ke negeri-negeri yang lain juga. Termasuklah di negeri kami berada sekarang, iaitu Seremban juga, sedang berada dalam fasa PKP lah. Namun di sebalik kita boleh katakan musibah yang berlaku sekarang ni, hakikatnya Allah menyimpan 1001 hikmah. Yang mana di sebalik musibah dan juga di sebalik apa yang kita katakan sebagai wabak ini, sebenarnya banyak sangat rahmat, banyak sangat hikmah yang kita boleh lihat. Antaranya kita boleh lihat apabila anak-anak kita ataupun adik-adik kita tidak dapat ke sekolah, dari satu sudut kita melihat mereka tidak dapat untuk menuntut ilmu seperti biasa di sekolah. Namun hakikatnya Allah menyimpan hikmah di sebaliknya, iaitu mereka akan kekal di rumah dan ibu bapa boleh melihat sendiri perkembangan anak-anak mereka. Mungkin selama ni anak-anak itu diserahkan sepenuhnya kepada para guru untuk mendidik. Tapi apabila musim PKP dan anak-anak tak dapat untuk ke sekolah, maka ibu bapa dapat lihat sendiri, anaknya sebenarnya belum pandai mengaji, belum pandai membaca Quran, belum lancar lagi ABC. Jadi di situ sebenarnya satu proses juga didikan kepada keluarga untuk melihat, begini rupanya perkembangan pendidikan anak-anak. Jadi kita boleh melihat bahawasanya hikmah tu terlalu luas. Dan antara lain juga, apabila berlakunya pandemik ni, kita menjadi satu muhasabah, yakni kita melihat ujian tu membawa kita refleks ataupun kembali kepada Allah lah. Bila kita melihat di seluruh dunia wabak ni tersebar, jadi ia seolah satu tanda tanya, apa yang sebenarnya Allah nak ajarkan kepada kita? Adakah ianya benar-benar satu bala ataupun sebenarnya itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman? Tapi Rasulullah SAW dah menjanjikan dalam hadis baginda, Rasulullah sebut ajaib sifat orang mukmin ini, iaitu apabila berlakunya perkara yang baik, maka dia bersyukur dan dia bergembira. Dan apabila berlakunya musibah ataupun Allah datangkan ujian pada dirinya, maka itu juga baik baginya. Dan itulah untungnya orang-orang yang beriman, yakni di mana-mana keadaan pun, sama ada diuji ataupun diberikan nikmat, tetapi dia tetap berada dalam keadaan baik selama mana dia bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Subhanallah, terima kasih pada Ustazah Husna. InsyaAllah nanti kita ada slot bersama dengan Ustazah Husna. Ustazah Husna juga orang yang berilmu, subhanallah, orang yang alim. Masya Allah, Ustazah Husna merupakan ketua unit penyelidikan. Masya Allah, ketua unit penyelidikan, dan juga unit penyelidikan ada 5 orang setakat ni. Dalam masih menambah lagi ada 5 orang. Ada bidang fiqh, ada bidang usuluddin, Quran, hadis, akidah. Lepas tu ada juga dari segi sebenarnya kena naikkan sama tinggi dengan Ustazah. Rasa Syirah ni jadi kena ingatlah, sebab awak pun biasa dengan Syirah. Dia jadi itu mendongak. Okey, sebab bila dah berdiri kan. Okey, macam mana? Boleh tukar tak? Rasa boleh tukar. Kalau tak boleh tukar, terbalik ni nanti ni. Kamera. Macam mana nak tukar? Awak tanya Syirah. Dah tanya Syirah. Syirah cakap macam mana? Tak ada, okey. Tapi nampak tak terbalik? Tak terbalik. Masya Allah. Betul kan? Okey. Okey. Yalah tu. Betul tak terbalik. Boleh baca tulisan ni tak terbalik kan?
Okey. Memeh, takut jauh. Okey, subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita adalah rahmat di sebalik pandemik. Ustazah Husna yang telah membantu untuk menyediakan nota ini. Okey. Okey, subhanallah. Rahmat di sebalik pandemik. Macam mana tu? Dia sebab view dia besar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok overview perbincangan kita pada malam ini ialah yang pertama, definisi rahmat, definisi pandemik. Ada 8 subtopik yang kita bakal bincangkan pada malam ini. Setiap definisi rahmat, definisi pandemik, setiap manusia akan diuji, Masya Allah. Bentuk rahmat Allah di sebalik ujian, cara mendapatkan rahmat Allah, sangka baik terhadap takdir Allah, kisah para sahabat Nabi bersangka baik kepada Allah, kemudian doa merawat hati saat ditimpa musibah, doa agar bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Okey, kita tengok seterusnya definisi rahmat. Masya Allah. Okey, sebab tajuk kita adalah rahmat di sebalik pandemik. Definisi rahmat dari segi bahasa. Rahmat dalam bahasa Arab disebut sebagai rahmah. Dalam bahasa Melayu kita panggil rahmat Allah, kan? Masya Allah. Jadi ini asal pada perkataan bahasa Arab rahmah. Rahmat juga membawa maksud belas kasihan, kurniaan dan juga berkat. Masya Allah. Okay, dari segi istilah, rahmat membawa maksud kebaikan Allah yang dikurniakan kepada manusia seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cerdas dan jiwa yang bersih yang Allah limpahkan nikmat hidup padanya. Okay, dari sudut istilah, rahmat membawa maksud kebaikan Allah yang dikurniakan kepada manusia seperti tubuh badan yang sihat. Macam mana ya kita nak dia bila besar macam ni dia tak faham tak masuk Ustazah? Dia okey. Sekejap. Okey. Dia lebih, tapi kenapa kecil sangat? Macam tak nampak tulisan tu. Cuma mungkin lepas ni kena besarkan tulisan tu. Okey. Dari segi istilah, rahmat membawa maksud kebaikan yang Allah kurniakan kepada manusia seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cerdas dan jiwa yang bersih yang Allah limpahkan nikmat hidup padanya. Pada dasarnya rahmat kasih sayang Allah itu berasal dari sifat Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okey, kalau kita tengok definisi pandemik. Pandemik, istilah pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Dulu kita panggil wabak, lepas tu kita tukar kepada pandemik. Sebab pandemik adalah dalam skala yang besar. Wabak ini akan mengancam kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara, benua atau mungkin juga seluruh dunia jika dibiarkan melarat. Seperti contoh yang kita hadapi sekarang iaitu COVID-19. Okey, dalil tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tak yang Ustazah minta tadi? Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Subhanallah. Surah Al-A'raf ayat 156. Di sini kalau kita perhatikan, Allah memulakan dengan perkataan warahmati, rahmatku. Jadi bila kita merujuk kepada definisi tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, rahmatku maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kata saya kena naikkan lagi. Dia jadi Ustazah menunduk. Barulah lawas. Kau tak nampak kepala saya sebelah je. Oh, Adinda. Sengit. Okey. Cepat. Kejap ya. Sengit lagi, Dek. Dah, cepat tutup. Okey. Okey, Masya Allah. Okey ya.
Okey, subhanallah. Okey, bila kita merujuk pada definisi rahmat atas tadi tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, masya-Allah. Jadi kita boleh lihat tak, yang ni okey, yang ni okey. Sebab yang tu dah tinggi daripada tadi. Yang ni kan ni. Cuba tengok balik, itu jadi mendongak tu, Dik. Kena macam ni. Okey. Subhanallah. Okey, bila kita melihat tentang apa ni rahmat, ia membawa masuk juga pertolongan Allah. Dia mau masuk juga Allah mengangkat daripada kita musibah dan sebagainya. Rahmat juga membawa masuk kasih sayang. Rahmat juga membawa masuk terbukanya, tersingkapnya hikmah-hikmah. Jadi rahmat itu boleh datang dalam bentuk yang kita perlu. Kan sama ada orang yang sakit diberi kesembuhan, rahmat Allah. Orang yang susah diberikan kemudahan, rahmat Allah. Orang yang sedang sempit diberikan kelapangan, itu rahmat Allah. Orang yang sedang sedih diberikan kegembiraan, kebahagiaan, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah menyebutkan warahmati dan rahmatku wasiat kulla syai, meliputi segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu yang kita perlu tadi. Kemudahan, kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku. Fasa'aktubuha lilladhi. Dan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Yang menunaikan zakat. Dalam ayat ini Allah menerangkan satu ciri orang yang bertakwa. Dan Allah sebut rahmat untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi dalam firman Allah ini ada dua ciri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada dua ciri orang yang akan mendapat rahmat Allah. Yang pertama, ini kena rapat dia. Okey. Ada dua ciri yang akan mendapat rahmat Allah. Yang pertama iaitu mereka yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa lalu disebutkan sedikit dalam ayat ini dua, iaitu mereka yang menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, mereka yang beriman, iaitu yakin dengan ayat-ayat kami. Apakah ayat-ayat Allah? Al-Quran. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan itu juga adalah kalamullah, masya-Allah. Jadi dan juga ayat-ayat ini juga wa min ayatihi, dan di antara ayat iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam situasi ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang kita perlu bagi perhatian adalah bagaimana untuk menjadi orang yang dapat rahmat pertolongan Allah. Dan Allah sebut dalam ayat ini kita perlu menjadi orang yang bertakwa. Antara ciri orang yang bertakwa adalah seseorang yang menunaikan zakat. Jadi cuba kita cek. Dalam keadaan kita ditimpa pelbagai ujian dan musibah ini, kenapa? Kita kena tanya pada diri kita sendiri, kenapa perkara ini berlaku? Apakah hikmah? Lepas tu bila kita jumpa ayat seperti ni, ya Allah, Allah dah menjawab. Sama ni aku berniaga online ke apa, aku tak bayar zakat, subhanallah. Kemudian kita cek lagi, oh rupanya selama ini kita kurang yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam janji Allah tentang kelebihan orang bersedekah, tentang sekian-sekian, tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey, kita tengok lagi. Setiap manusia akan diuji. Firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, apakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Subhanallah. Membawa maksud namanya orang beriman. Kalau kita cakap, ya saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya percaya malaikat itu wujud, saya beriman dengan kitab, saya beriman dengan qada qadar, saya beriman dengan akhirat, saya beriman kepada para nabi. Adakah kita mengira Allah sebut orang yang beriman, orang yang kata dia beriman, dia percaya itu, dia tidak akan, sedang mereka tidak diuji. Sebab itu keimanan kita kepada qada dan qadar Allah akan diuji. Sejauh mana apabila kita, contohnya bila diuji, Masya Allah, kita tetap sabar kerana kita tahu pahala sabar itu sangat banyak. Pahala sabar itu tidak boleh dihitung dengan penyataan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, contohnya tuan-tuan puan-puan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasannya. Kemudian Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Kan salam sejahtera di atas kamu disebabkan sabar kamu. Masya Allah. Ini adalah kelebihan orang-orang yang sabar. Allah berfirman lagi,
innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sekarang kita semua sedang diuji, cuma ujian yang berbeza. Saat ini ada orang yang sedang diuji dengan apa? Dengan dia positif, ahli keluarga positif, kemudian ada diuji dengan kematian orang tersayang kerana COVID-19. Ada juga yang sedang diuji dengan kesempitan hidup, hilang tempat kerja. Ada yang diuji dengan sakit-sakit yang lain. Ada yang diuji dengan rumah tangga. Ada yang diuji dengan anak. Maksudnya pelbagai bentuk ujian. Cuma ujian saja berbeza. Namun, siapa yang nak Allah memberikan pertolongan dan dia dapat pertolongan dengan cepat, subhanallah, dia mesti memilih tidak ada jalan yang lain melainkan sabar. Subhanallah. Sebab Allah berfirman juga, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan. Maksudnya kamu akan ditolong. Dengan cara apa? Dengan kamu sabar dan juga kamu solat. Jaga solat bila dalam keadaan ditimpa ujian musibah. Yang paling kita kena perhatikan bagaimana status solat kita. Saat kita diuji, tolong tengok balik. Tolong perbetulkan, bagi perhatian kepada solat kita. Masa saat diuji, sebenarnya bukan saat diuji saja. Setiap masa kita kena jaga solat. Namun, ya, kita manusia mudah lupa kan. Kita manusia mudah leka, mudah lalai. Masya Allah. Jadi, kalaulah ketika lalai, kita pun lalai, melalaikan solat. Ketika kita dalam senang, dalam keadaan tidak diuji, kita melalaikan solat. Maka ketika saat diuji, tolonglah kita bagi perhatian kepada kualiti solat kita. Kan? Kalau tak mampu solat dalam kuantiti yang banyak, solat sunat tak buat, jagalah solat fardu dengan kualiti. Solat di awal waktu. Solat dengan tenang, solat dengan khusyuk, wuduk yang baik, kan? Solat dengan memahami bacaan dalam solat. Jangan solat laju-laju terburu-buru, kan? Solat dengan penghayatan, dengan rasa khusyuk, semua itu kita boleh belajar. Ada banyak sangat ceramah tentang bab solat dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita memperbaiki solat, kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu memang sudah tentulah. Allah berfirman, aqimis solah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan bila dalam solat kita mampu ingat Allah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila dalam solat kita mampu ingat Allah, maka Allah menyebutkan dalam hadis yang lain, Allah menyebutkan sesungguhnya, kan, barang siapa yang mengingatiku dalam majlis, cuba cari hadis Husna, siapa yang mengingatiku dalam kumpulannya, Allah akan mengingati dan menyebut dalam kumpulan yang lebih ramai. Jadi saat kita tengah solat, kan, bila kita sebut kita tengah solat, kita mengingati Allah, dan Allah sebut tadi wasta'inu, mohon pertolongan, bis-sabri was-salah, dengan kamu sabar, kamu jangan marah-marah, kamu jangan mengungkit, kamu jangan terus sekian-sekian buat satu tindakan yang mengikut hawa nafsu. Kamu bertahan, kamu sabar, kamu berfikir dengan jernih. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan solat, subhanallah. Dan kita tahu, Masya Allah, solat ini selain daripada ia akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, solat akan memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kita kejernihan akal fikiran. Solat akan memberikan kepada kita ketundukan dan sebagai penyataan kerendahan diri kita. Dalam solat kita ada pergerakan rukuk, kan? Kemudian ada sujud, soalnya kita pasrah, kan? Ketika wajah kita berada sama level dengan kaki, kita pasrah, kita tak ada apa-apa saat itu. Kita sujud merayu kepada Allah. Kita menyerahkan kelemahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lihat lagi nota ni, bentuk-bentuk rahmat Allah. Okey, rahmat Allah di sebalik ujian ataupun musibah ini, masya-Allah. Okey. Sebagai ujian akan menjadi sebagai penghapus dosa. Darjat akan diangkat, rahmat di sebalik ganjaran yang tidak terbatas kerana kesabaran menghadapi musibah. Subhanallah. Okey, bentuk-bentuk rahmat Allah di sebalik ujian. Sebelum tu saya nak share lah satu kisah dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Masa saya pergi bantuan banjir, ketika pergi ke Temerloh. Ya, Temerloh. Kita ada pergi Temerloh, kita ada pergi Raub. Masa tu kita dah melepasi satu kawasan banjir
yang mana kita naik 4x4, air separuh. Maksudnya air tu sampai masuk dalam 4x4. Tapi Alhamdulillah lepaslah. Sebab apa? Kita diberitahu oleh orang kampung yang tersekat tu bahawa seramai sangat yang tak sampai bekalan, yang ramai perlukan pertolongan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi okey ya. Dia tak tak menunduk sangat. Okey, jadi bila kami tahu tu, kami ada bawa banyak bekalan makanan, bekalan selimut, bantal, tuala, semualah barang-barang tu kan. Jadi kita cuba beranikan diri untuk menempuh air banjir tu. Jadi bila sampai ke sana, kami berjumpa dengan beberapa orang yang hebat. Bagi saya, insan-insan yang hebat. Antaranya, masa tu saya lihat ada rumah yang masih lagi air tu sampai paras peha. Kan? Tapi saya nampak ada beberapa orang wanita. 2 orang wanita, maksudnya dewasa, ada wanita tu umur 40 lebih seorang, lepas tu ada 50 lebih seorang. Lepas tu ada dengan kanak-kanak perempuan. Dalam keadaan air yang masih lagi mengelilingi rumahnya ibarat pulau. Kemudian dia keluar masuk, pergi ke belakang rumah. Saya duduk tepi jalan. Saya pun minta suami, semua staf tim berhenti. Kemudian saya pun merentas air tu. Saya pun mengharungi air tu lah. Mengharungi air. Sebab saya kata Assalamualaikum. Dia pun jawab. Sebab rumah tu jauh. Nak pergi ke rumah tu masuk ke dalam. Saya pun harung juga. Saya tengok mereka duduk harungi air. Lepas tu bila saya masuk juga, saya pergi dekat. Saya pun tanya, akak buat apa? Air penuh lagi. Dia pun kata, dia pun tengok, oh Ustazah, macam tu lah. Ustazah, saya cuba selamatkan mana-mana barang yang boleh selamat lagi. Sebelum ni air sampai nampak atap je. Saya tak tahu apa yang tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh masuk. Sekarang air dah surut sikit. Jadi saya masuk nak tengok apa yang boleh diselamatkan, apa yang saya boleh ambil. Kemudian mana tahu besok air dah surut sebab ada orang nak bantu bersih. Kemudian bila saya masuk dalam rumah dia, tak ada apa-apa tuan-tuan puan-puan sekalian. Dah kosong. Bilik ni mungkinlah sebab rumahnya tak jauh daripada sungai. Jadi mungkin air yang deras itu telah membawa keluar. Kan, telah menghanyutkan barang-barang dalam rumah. Kemudian saya pun tengok ada seorang perempuan yang agak berusia. Saya tanya, akak pula, akak duduk sekali tak? Rumah akak kat sana, dia cakap. Oh, akak siap bawa parang. Yelah Ustazah, takut kot jumpa binatang apa ke tengah mengarung ni kan. Tak tahu apa yang ada dalam air ni Ustazah. Memang pun saya pun seriau juga. Sebab air bertakung, kot ada ulau ke apa ke kan. Jadi, dia kata, ni ikhtiar je lah Ustazah, kot ada apa-apa. Sebab ni teman kawan ni nak tengok juga apa yang ada dalam rumah dia boleh selamatkan. Masa tu kan saya tanya, mana suami masing-masing? Tak, sebab semua perempuan belaka ni gedah air ni. Biasa orang lelaki lah buat kerja macam ni kan. Lepas tu dia kata, kami ni ibu tunggal Ustazah. Saya ni anak 5 orang. Suami dah meninggal dah lama, berapa tahun yang lepas. Lepas tu saya tengok anak perempuan dia comel je. Anak perempuan kecil. Dalam umur 5 tahun, 6 tahun. Macam tu lah kot anak perempuan tu. Lepas tu dia kata, 6 tahun kecil sangat kot. Mungkin darjah 1, darjah 2. Kemudian dia kata, ni anak bongsu Ustazah. Subhanallah, saya kata, akak, tenangnya akak. Akak diuji oleh Allah dan kadang akak pun susah. Rumah kecil je. Akak susah, ibu tunggal pula. Akak cari rezeki dengan apa? Jual nasi lemak Ustazah. Jual nasi lemak. Lepas tu sekarang rumah akak dah jadi kosong. Anak 5 orang semua masih sekolah rendah dengan sekolah menengah. Macam mana akak hadapi ujian ni? Dia pun diam. Dia kata, Ustazah, redha lah Ustazah. Redha. Kan? Apa lagi pilihan yang ada? Kalau kita marah, kita menangis, kita meronta-ronta, kita tak dapat balik dah ni. Redha lah. Mudah-mudahan Allah gantikan. Ya Allah, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Pada masa-masa banjir ini, bila saat Allah uji mereka, Allah bekalkan terus kekuatan untuk redha. Saya tak jumpa dalam sepanjang pergi bantuan misi banjir, walaupun kita jumpa ramai, beratus orang tuan-tuan kita jumpa. Banyak rumah yang kita pergi. Banyak kampung yang kita redah. Banyak pusat penempatan banjir yang kita hadir. Subhanallah, kebanyakannya kan mereka terus sabar, redha yang mereka ucapkan. Ada tu yang kata Ustazah, ada seorang yang tua tu kata Ustazah, bila saya tanya macam mana makcik boleh kuat redha, dia jawab macam ni, Ustazah, tak tahulah cik ni macam mana boleh sabar redha. Habis rosak bunga-bunga cik, orkid apa semua tak ada apa-apa Ustazah.
Tapi Allah kan dah sebut, kan? Allah menguji kerana kita mampu. Jadi mungkin sebab makcik mampu, sebab tu Allah uji. Dan syukurlah, memang mampu betul dia kata. Maksudnya, boleh bertahan lah sampai sekarang ni kan. Walaupun teruk macam tu rumah apa semua. Mudah-mudahan mampu betul lah. Moga-moga Allah bagilah sesuatu daripada ujian ni. Saya terus sebutkan, mungkin inilah jalan ke syurga yang Allah takdirkan untuk makcik, untuk sahabat-sahabat. Ada yang hilang rumah terus. Mungkin inilah laluannya ke syurga yang Allah takdirkan. Sebab jalan ke syurga kita berbeza. Ada orang jalan ke syurga dia melalui sabarnya dia dengan suami. Ada orang jalan ke syurga melalui sabarnya dia dengan anak. Ada orang jalan ke syurga dengan sabarnya dia dengan kesusahan hidup. Ada orang jalan ke syurga dengan sabarnya terhadap sakit. Dan masa banjir, sabarnya dengan kehilangan harta benda. Itu kan disebutkan dalam firman Allah. Allah berfirman, kamu akan diuji dengan ketakutan, dengan kesepitan, dengan kehilangan harta benda, dengan anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan ya, ibu tunggal. Anak 5 orang yang masih kecil. Kehilangan harta benda sekelip mata. Mampu lagi dalam keadaan tersebut mengungkapkan kalimah redha. Dan orang yang redha ini golongan yang sangat luar biasa. Dan yang teman dia tu pun ibu tunggal. Bila saya tanya umur berapa, dah 50 lebih dekat 60. Lepas tu saya tengok kan badan dia tu sehat, cergas. Dia kata, saya tanya, akak, saya panggil makcik buat apa, kerja apa? Oh, makcik kerja ni potong rumput. Mesej-mesej rumput, potong rumput, pergi menebas rumput. Lepas tu upah bersih-bersih kawasan rumah orang. Lepas tu makcik buat kerja menoreh. Lepas tu badan dia nampak macam kasar. Bukan kasar, nampak macam kuat. Lepas tu ibu tunggal juga membesarkan anak-anak juga. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Masya Allah. Saya jumpa ramai sangat orang hebat-hebat. Dalam ujian, dalam susah, dia ditimpa susah lagi. Namun Allah berikan mereka hati yang sangat kuat untuk menempuh ujian demi ujian tanpa mengeluh. Tak ada pun, tak tahulah macam mana nak mula. Tak ada. Senyum, sabar, redha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Apakah ciri jiwa yang tenang? Dia berlapang dada dengan ketetapan Allah. Dia menerima ujian Allah dengan tenang. Walaupun mungkinlah awal tu susah hati, tapi lama-lama dia tenang. Ya Allah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang mentaati perintah Allah. Kan? Segala Allah perintahkan, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab aurat, bab hubungan suami isteri, macam-macam lah Allah perintahkan untuk kita buat kan. Orang yang tenang cirinya adalah yang mentaati perintah Allah dan yang meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah larang, yang Allah benci, dia tinggalkan. Sebab itu kalau kita kata macam mana nak jiwa yang tenang, kita tak akan dapat jiwa yang tenang sekiranya ada lagi perintah Allah belum kita buat. Kita tak akan dapat jiwa yang tenang jika masih lagi kita bergeluman dengan maksiat dan dosa. Kita mungkin boleh tenang sekejap dengan lagu. Oh, tenangnya. Tengok pemandangan indah. Oh, tenangnya tengok. Kan? Tetapi tenang itu tenang yang sementara. Tenang hakiki yang sebenar apabila roh kita, kan, akal kita, jasad kita benar-benar mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Masya Allah. Okey. Satu lagi kisah. Bila di pusat operasi kita, saya dijumpakan dengan seorang wanita. Saya dijumpakan dengan seorang wanita yang hebat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Masa dia di pusat operasi, saya didatangi oleh seorang wanita. Lepas tu dia menolak anaknya yang OKU. Rupanya anak itu diuji Allah ketika umur dalam 5 tahun, 6 tahun macam tu lah. Maksudnya lahir normal, membesar sihat, tak ada masalah. Dia demam, kemudian yang kata serangan kuman pada otak tu. Kan, pada otak. Pada selaput otak. Sejak daripada tu 4 kali operation belah kepala dan kita nampak kesan operation kepala dan dia OKU sepanjang umur lah. Kan dia tak boleh berjalan, duduk atas kursi roda walaupun masa tu dia dah, ketika tu umur dia mungkin darjah 2, darjah 3 macam tu kan. Jadi masa tu bila dia datang dia kata, Ustazah doakan anak saya. Masya Allah. Ustazah rasa macam tu jangan nampak. Okey. Betul tak? So jangan nampak sangat ke bawah. Okey. Lepas tu bila saya tanya, dia bawa, dia kata, Ustazah doakan anak saya, moga saya kuat, anak saya pun kuat Ustazah. Lepas tu saya pun tanya, okey, cakap-cakap, suami puan macam mana?
Biasalah kita kan akan tanya sebab nampak dia datang seorang anak. Lepas tu dia kata, Ustazah, suami saya baru saja meninggal dalam 2 bulan yang lepas. Masya Allah. Saya kata, ya Allah puan, meninggal dalam 2 bulan yang lepas macam tu lah, dalam bulan 10. Jadi sekarang bulan 1 kan, dalam bulan 10 masih dalam 3 bulan lebih kurang. Dia kata, Ustazah, lepas tu adalah adik-beradik dia bercerita. Dia kata, Ustazah, ini adik saya. Ataupun ada yang datang kata kakak dia kan, sebab ada adik-beradik dia ramai kat situ. Dia kata, sabar sangat kakak saya ni Ustazah. Masa anak ni sakit, suami dia pun diuji. Suami kakak saya ni juga diuji dengan kanser pangkal hidung. Masya Allah. 2 tahun. Suami tu macam-macam rawatan sekian sampailah saat dia kata, sampai ketika anak pun kritikal, suami pun kritikal dan isteri ni, wanita ni pun masuk hospital. Bayangkan ya, mereka ada 5 orang anak. Seorang wanita ni dengan suami dah sakit kanser, dah sampai tahap yang kritikal. Dalam satu keadaan anak juga operation kepala sakit dan sekian. Lepas tu dalam akhir-akhir dekat suami dia nak meninggal dunia, dia sendiri masuk hospital untuk melakukan satu operation sebab dia pun sakit. Mungkinlah dalam tempoh dia menguruskan anak, angkat suami sampai tahap tak boleh uruskan, terbaring saja, perlu ditukarkan pampers, tak boleh nak menguruskan diri sendiri. Dan bersama angkat juga anak ni sampai dia slip disc. Kan tulang belakang dah lari apa semua, lepas tu ada lagi penyakit lain. Dia duduk di hospital beberapa minggu. Dalam tempoh beberapa minggu di hospital, yang jaga ayah yang terlantar, tukar pampers apa, anak umur dalam 8 tahun dengan 10 tahun. Masya Allah. Memang saya dengar, ya Allah hebatnya. Ustazah, ya anak kecil, anak tu lah yang tukar pampers ayah, bagi makan apa semua. Saya berada di hospital operation dan mereka juga bantu uruskan anak yang OKU tu. Kan, yang tak mampu uruskan diri sendiri. Setelah saya keluar daripada hospital, dalam 3 hari suami meninggal di pangkuan, di riba saya. Masya Allah. Saya tengok wajah dia tenang. Dan benda ni bukan cerita 10 tahun yang lepas. Cerita baru 2 bulan yang lepas. Kan, sambil dia duduk uruskan anak OKU, lepas tu ada lagi anak 4 orang, semua masih sekolah rendah, masih kecil-kecil, tak ada lagi sekolah menengah. Saya kata, ya Allah, kuatnya puan. Kuatnya. Macam mana puan boleh kuat macam ni? Dia kata, Ustazah, saya terduduk. Saya rasa kadang tak bermaya. Kadang-kadang saya rasa macam bertimpa-timpa ujian Allah. Suami saya sakit yang tenat. Umur dia sama dengan saya, 38 tahun ni. Umur sebaya dengan saya. Saya kata, berapa umur? Umur 38. Ya Allah, masih muda. Jadi suami meninggal pun, suami pun masih muda. Anak 5 orang. Ada anak OKU. Kemudian dia pun berhenti kerja. Sebab apa? Siapa nak uruskan anak kecil masa tu, jaga suami. Dalam waktu suami yang sakit tu, suami pun berhenti. Macam-macam lah ujiannya, Masya Allah, dari segi keuangan, mental, fizikal, kesihatan. Kemudian dia kata, Ustazah, bila saya terduduk, saya rasa saya dah tak tahu nak buat apa. Saya dah blur, Ustazah. Memang exhausted sangat. Kan? Dia kata, yang menguatkan adalah zikrullah. Zikrullah lah yang menguatkan. Lalu dia kata, Ustazah, ayat yang Ustazah kongsi tu. Kan? Ayat tu menguatkan saya, Ustazah. Ketika bukan adik-beradik tak tolong, adik-beradik tolong. Bukan kawan-kawan tak tolong. Tetapi kita yang menghadapi betul-betul ni, yang duduk di tempat tu takkan sama dengan orang yang membantu dan sebagainya. Dia kata, Ustazah, surah Ghafir ayat 44. Lalu dia baca. Ayat itu sangat menguatkan saya. Kan? Saat kita kadang-kadang rasa orang tak faham, orang tak duduk di tempat kita dan sebagainya. Lalu saya membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Dah ku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Itu saya ulang ayat tu, Ustazah. Sehingga saya rasa macam tenang. Sebab saya boleh duduk dalam keadaan menangis. Saya menyandar di dinding. Kan? Saya sedar hakikatnya Allah Maha melihat keadaan saya. Dan Allah lah yang paling faham situasi saya. Kan? Wa ufawwidu amri ila Allah. Dah ku menyerahkan urusanku, kelemahanku, keresahanku, kesedihanku, kesakitanku ila Allah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba tengok ayat ni, surah Ghafir ayat 44 ni. Dan kadang kita diuji dan sebagainya, cuba kita menghayati maksud tu. Kita akan rasa macam, ya Allah, Allah bersama dengan kita, Allah sedang melihat kita.
insya-Allah Allah akan hantarkan pertolongannya. Dan pertolongan pertama yang Allah bagi adalah kelapangan jiwa. Daripada rasa serabut-serabut, rasa sedih, rasa nak marah, rasa ni, tiba-tiba yang pertama sebelum pertolongan-pertolongan lain adalah Allah memberikan kelapangan jiwa. Allah bukakan hati kita, Masya Allah. Allah jauhkan daripada bisikan syaitan. Lalu kita pun boleh tarik nafas dengan tenang. Kemudian kita yakin, kita terus kata yakin pertolongan Allah akan datang. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bayangkan, seorang wanita yang masih muda, kematian suami, anak sekian, dia pun sakit, subhanallah, tidak ada punca rezeki, tak kerja dan sebagainya. Bagaimana menghadapi ujian demi ujian. Sebab itu saat kita diuji, tuan-tuan puan-puan sekalian, ingatlah ada orang saat itu, saat yang sama, diuji berkali ganda beratnya daripada kita. Mungkin keadaan kita diuji sekarang, kita masih tidur lena. Dalam keadaan kita diuji sekarang, kita masih makan kenyang. Kadang kita diuji sekarang, kita masih ada rumah. Masa banjir, lebih kurang dalam, sebenarnya bukan beratus-ratus rumah, masa banjir Pahang, hilang terus. Mereka balik nak tengok apa barang-barang yang ada. Tapi mereka terkejut kerana tinggal hanya tapak sahaja. Ini pun banyak tuan-tuan puan-puan sekalian. Hanya tapak saja yang tinggal. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Okey, kita tengok bentuk-bentuk rahmat di sebalik ujian. Yang pertama, di sebalik rahmat, di sebalik ujian ada rahmat Allah sebagai penghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Yang bermaksud, tidak ada suatu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa penat, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan hadis ini, subhanallah, Allah menyebutkan perkataan ma yusibul muslima. Tidak ada suatu musibah yang menimpa orang muslim, orang Islam. Baik dari sudut penat. Orang kita kan penat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kan, penat menguruskan rumah tangga. Tak apa, tak payah pusing. Penat menguruskan rumah tangga, penat menguruskan anak tengah belajar. Penat kan tuan-tuan puan sekalian? Saya pun anak 5 orang sekolah. 5 orang sekolah, 5 orang nak pergi cari gadgetnya. 5 orang sekian-sekian. Allahu Akbar. Tapi encik suamilah yang banyak bantu menguruskan. Sebab si isterinya sibuk dengan ceramah dan sebagainya, Masya Allah. Jadi, nak buat itu, nak uruskan hal rumah, nak uruskan ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Memang penat, kan? Jadi penat cari rezeki kepada orang yang cari rezeki. Penat macam-macam. Kepenatan bagi orang Muslim itu ada satu rahmat sebenarnya. Jadi, kalaulah orang tu kata, Ustazah, kadang saya kepenatan, saya kurang jadi baca Quran. Kan? Saya uruskan anak-anak, dah malam tu saya lepas isyak terus terlentuk, Ustazah, tidur dengan budak-budak macam tu je. Kalau dari segi baca Quran saya sikit, Ustazah. Nak solat sunat, masa tengah solat fardu pun bergayut-gayut anak tu. Sungguh sampai ada anak kecil. Saya ni bukanlah seorang ibu yang selalu depan mata anak. Tapi bila namanya ada anak kecil, ada anak yang nama Fatimah nombor 7 tu kan, setahun lebih. Kalau balik saya sampai ke rumah, dia punya berlari tu macam setahun tak jumpa, sebulan tak jumpa lah. Berlari pegang peluk tu tak nak lepas dah. Nak duduk je, tak boleh lepas dah. Kan? Pergi mana-mana duduk ikut kat kaki. Kita masak pun duduk bergayut lah kat kaki tu. Masya Allah. Kan, duduk bergayut lah dekat kaki tu. Tengah semayang memang duduk depan lah dia. Memang pegang kain kita lah. Tak nak lepas lah. Kalau lari je daripada mata dia, menangis lah dia. Jadi, bayangkan ya, Masya Allah, ibu-ibu ni, kan, kepenatan tu berganda sampai peringkat, Ustazah, baca Quran sikit, kadang zikir pun, tahlah Ustazah, gini-gini. Saya kata, tak apa puan, penat yang puan lalui itu adalah satu bentuk rahmat daripada Allah. Satu bentuk rahmat. Mungkin kita tak banyak menghimpun pahala daripada amal soleh. Tetapi kepenatan puan menguruskan rumah tangga itu adalah amal soleh. Yang penting kita kena ikhlas, kita kena redha, kita kena jaga lidah kita daripada mengungkit, marah-marah dan sebagainya. Kena sabar
untuk menguruskan penat. Kadang-kadang sebab penat kita hilang sabar. Saya faham. Saya pun sama tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang hilang sabar, jadi temper dan sebagainya. Lepas tu kita istighfar, minta maaf dengan anak. Kan kita kata minta maaf, Umi penat tadi. Umi tak boleh tahan sabar. Maafkan Umi tak. Lepas tu anak pun akan minta maaf juga. Minta maaf lah buat Umi marah. Kan macam tu kan. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kepenatan yang kita lalui itu kita jadikan sebagai satu ibadah. Mungkin amal soleh kita dari sudut kuantiti tak banyak. Tetapi penat kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Bayangkan ginilah kita. Sebab benda ni alam ghaib. Tak nampak dosa tu gugur. Tapi cuba bayangkan. Kita tengah masak-masak, kemas-kemas, kita tengah menyapu kan, mop lah. Tiba-tiba nampak dosa tu gugur. Plup, 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 plup. Contohlah kan. Muka kita ni contohnya ada titik hitam banyak. Tiba-tiba bila kita buat kerja penat kan. Nampak macam, makin jatuh titik hitam. Mungkin kita akan kuat kan? Kita pun akan teruslah buat kerja. Lepas tu sampai suami kata, berhentilah. Nampak macam dah penat. Tak apa bang, nampak tak banyak dosa gugur tu? Awak tu banyak duduk tu. Baik buat kerja juga penat dengan saya. Subhanallah. Tapi benda ni alam ghaib. Kita tak nampak dosa kita sedang digugurkan daripada kepenatan kita tu. Tapi kalau Allah buka hijab, kita boleh nampak. Mungkin kita akan semangat. Walaupun penat, berbaloi. Tak apa, penat. Subhanallah. Sebab Allah gugurkan dosa. Jadi lepas ni kita kena semangat. Walaupun kita penat, kita fikir ini mungkin caranya Allah menggugurkan dosa. Bila saat kita mati dalam keadaan bersih dosa-dosa. Jadi macam-macam cara Allah nak bersihkan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey. Jadi maksudnya tidak ada satu musibah, penat, sakit. Sakit, berat ke, ringan ke, tapi kena sabarlah. Kan? Jangan pula bila sakit pening kepala dia sound semua tu. Masya Allah. Ni tersekat tak dik? Tak. Bila sakit tu kan kau main lagi. Mak tengah sakit ni, kau jangan nak cari pasal. Habis dia sound, suami pun kena sound. Jadi sakit dengan sabarlah. Dan keadaan bingung, keliru, subhanallah. Ramai yang sedang keliru, bingung. Kan? Macam-macam lah. Kan? Masalah rumah tangga, konflik itu, konflik ini. Kena sabar. Okey, sedih. Kan? Macam-macam ujian sebab sedih. Gangguan orang lain. Ada orang ganggu bagi tekanan pada kita. Resah yang mendalam. Resah gelisah. Sampai duri yang merancat di badannya. Kalau terpijak duri. Sikit je. Bukanlah teruk sangat terpijak duri. Kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Kita kan minta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan hidup di akhirat, iaitu nak syurga Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Betul tak kita minta tu? Doa kita dengan Allah kan, kita minta. Masya Allah. Tapi bila kita minta tersebut, kita minta pula dengan Allah, Allah makbulkan permintaan kita. Nak syurga, nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Kemudian kita nak selamat daripada api neraka Allah. Betul kan? Allah memakbulkan permintaan kita dengan caranya. Kan? Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah melihat dalam keadaan situasi kita minta dengan Allah untuk syurga, kita minta untuk selamat daripada api neraka. Mungkin kerana dengan amal soleh kita tidak cukup menjadi sebab kita ke syurga. Maka Allah beri kita ujian sedih, ujian kebingungan, ujian penat, ujian sakit, Masya Allah. Ujian ada duri ataupun apa-apalah yang menyakitkan diri kita, zahir dan batin kita. Dan asbab ujian itu, maka menjadi sebab yang utama untuk kita masuk syurga dan selamat api neraka. Kat dunia mungkin kita rasa sedih kan, tetapi di akhirat kelak, mungkin kita berterima kasih kepada Allah di atas ujian-ujian yang telah ditimpakan. Kerana asbab itu, kita berada di track yang lurus menuju ke syurga Allah. Okey, kita tengok. Ni masa kita dah habis. Bentuk-bentuk rahmat Allah di sebalik ujian. Darjat akan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Allahu Akbar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sahih ya, riwayat Muslim. Tidak ada suatu pun musibah ataupun cubaan ujian yang menimpa seorang Muslim berupa duri atau yang semisalnya, Masya Allah, melainkan dengannya Allah akan mengangkat darjatnya. Masya Allah, dinaikkan darjat.
Itu macam sengit je. Tak Okey. Bentuk-bentuk rahmat Allah di sebalik ujian. Ganjaran yang tidak terbatas di atas kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Okey, cara mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya. Yang kedua, melakukan kebaikan. Yang ketiga, sabar saat ditimpa musibah. Yang keempat, memohon ampun istighfar daripada Allah. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Cara mendapatkan rahmat Allah, beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amman ladhina amanu billahi wa'tasamu bihi. Fasayudakhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan kurniaan darinya, yakni syurga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, ini banyak lagi lah cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiris sabirin, berita gembira, khabarlah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina iza asabatum musibah, yang mereka ditimpa ujian dan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah, ujian datang daripada Allah dan kepadanya dikembalikan. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan mereka itulah, subhanallah, yang akan diberikan salawat, iaitu pertolongan, ampunan, min rabbihim wa rahmah, dan juga rahmat. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita laju. Cara mendapat rahmat Allah banyak lagi tu. Sangka baik terhadap takdir Allah. Kemudian kita nak pergi kepada, sebab masa dah habis, doa untuk mendapat kekuatan. Masya Allah. Okey, doa ketika kita ditimpa musibah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah ini. Wa akhlifli khairan minha. Ataupun wa akhlifli khairan minha. Dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Okey. Ini adalah hadis Nabi diajarkan kepada kita saat kita ditimpa ujian. Sebelum kita melakukan sesuatu seperti minta tolong orang saat kita diuji, perkataan yang pertama kita kena keluarkan sebenarnya dia ambil daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu daripada hadis Nabi kan. Maksudnya dia bermula dengan innalillah, kemudian sambungan ni. Okey, Masya Allah. Saat kita diuji, masa tu first kita kena buat ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita hafal doa ni, kita terus sebut Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Okey, insya-Allah siapa yang beramal dengan doa ini kan, sebelum pertolongan manusia, kita minta tolongan manusia, Allah akan hantar pertolongannya dengan cara yang tepat, dengan cepat. Tapi ramai di kalangan kita bila ditimpa ujian, kita akan mengeluh dulu, mungkin marah dulu, mungkin kita macam terduduk dulu, kita macam menangis, meraung dulu. Perkataan pertama lepas ni kita cuba setiap kali diuji, perkataan pertama, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah ini, ujian ini ya Allah. Wa akhlif li khairan minha, gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Jadi itu antara waktu kita mustajab doa dan kadang kita diuji oleh Allah, lalu kita redha. Allah sedang memerhatikan rayuan kita terhadapnya. Masya Allah. Okey. Ini adalah doa untuk kita bersangka baik. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaika wa husna zanni bik. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu sebenar-benar tawakal ke atasmu dan sebaik-baik sangka denganmu. Masya Allah, doa tu dek yang mohon limpahan sabar tu. Rabbana afriq alaina sabran, tapi nak tunjuk ada yang daripada semalam kan, nanti awak buka sekejap. Okey, Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekarang kita pergi kepada kesimpulan tajuk kita, iaitu rahmat di sebalik pandemik. Masya Allah. Dari sudut kekeluargaan, kita lihat kesan daripada pandemik yang berlaku, ujian musibah pandemik ini. Ia menjadikan sebuah keluarga bersatu ataupun berjemaah. Kalau sebelum ini susah nak duduk dalam rumah, jumpa malam saja. Tetapi di sebalik rahmat pandemik ini, ayah ada kat rumah, mak ada kat rumah kan. Waktu ini ada orang yang berjaya menempuh ujian ni kan, ujian pandemik ni,
Bila berada di rumah, hubungan keluarga makin baik. Mereka saling berjemaah, makan sama-sama, tengok TV sama-sama, hiburan sama-sama, saat baca Quran boleh sama-sama, kemudian solat berjemaah, macam-macam lah boleh berjemaah. Jadi siapa yang mengambil peluang ini menjadikan ia satu yang positif, maka positiflah. Tapi ada juga kesan daripada duduk lama-lama dekat rumah ni, makin dahsyat pergaduhan. Anak-anak pun semakin bergaduh, ibu ayah semakin bergaduh, bahkan kadar perceraian juga semakin tinggi. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Imam Al-Ghazali ada berpesan, anak-anak adalah amanah terhadap ibu bapa. Jika sudah terbiasa dengan perkara kebaikan, anak itu akan membesar dalam kebaikan dan biasa dengannya. Dan Imam Al-Ghazali sambung lagi, sebaliknya jika dibesarkan dalam suasana yang tidak baik, disia-siakan, menderitalah dia dan binasa. Dosa juga akan ditimpakan ke atas orang yang dipertanggungjawabkan itu, iaitu ibu ayah. Jadi yang kita bimbang, bila berlaku COVID-19 musibah ini, bila duduk di rumah, dia ada dua kumpulan. Ada yang semakin baik hubungan kekeluargaan, ada yang semakin teruk. Ada yang semakin baik hubungan dengan Allah, ada semakin jauh. Masya Allah. Ada yang bila dalam banyak masa duduk di rumah, masing-masing duduk layar movie ke movie. Duduk main game ke main game. Duduk layar masing-masing ada dengan gadget masing-masing. Ibu ayah pun leka, anak-anak pun ibu ayah tak perhatikan apa yang berlaku. Jadi sebab itu, na'udzubillah, tapi ini benar-benar berlaku tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadar melihat video lucah, pornografi dalam tempoh PKP sangat tinggi, dan antara negara yang tertinggi capaian kepada pornografi adalah Malaysia sendiri. Malaysia sendiri. Saya tak ingat di Asia Tenggara nombor keempat macam tu kot, tertinggi melihat pornografi. Berbeza, maksudnya naik graf tu sangat tinggi. Mungkin lama duduk di rumah dan sebagainya. Sama juga aduan berkenaan dengan sumbang mahram semakin tinggi. Cabur, rogol dalam keluarga. Na'udzubillah min zalik. Macam-macam lah, penceraian pun semakin tinggi bila berlaku ni. Sebab itu, bagi setengah orang, ujian ada satu rahmat. Bagi setengah orang, ujian ada satu bala. Na'udzubillah. Bala tu apabila ujian tu tak diuruskan dengan baik, maka ia menjadi lebih parah, lebih dahsyat dan sebagainya. Kita tak boleh nak salahkan pandemik, tak boleh salahkan wabak, sebab kita lah kena menguruskan ujian tersebut, menghadapinya, buat pengisian yang terbaik dan sebagainya. Subhanallah. Yang kedua, mendidik keluarga. Pandemik ni telah membentuk kita ni menjadi sebuah keluarga yang sentiasa bersyukur dengan apa yang ada dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Masa awal-awal pandemik dulu, kami start buat NGO sebab terlalu banyak yang hilang kerja. Yang hilang kerja, punca pendapatan, yang mengadu, tak tahu macam mana nak teruskan kehidupan. Saya dah diberikan kerja, ada anak 5-6 orang. Tapi Masya Allah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bantu sikit-sikit saja. Lepas tu lama-lama Alhamdulillah ada rezeki. Dan ramai yang share, kata usaha saya tak terfikir. Kan, dengan gaji saya dah 5,000 kemudian saya diberhentikan. Saya masa tu blank, Ustazah blank. Macam mana nak bayar komitmen, macam mana dengan anak ada 5-6 orang ni, kemudian skin. Tetapi Ustazah betul lah. Bila banyak istighfar, kemudian minta dengan Allah, Allah berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah beri jalan keluar di setiap kesukaran. Masya Allah. Sebab itu, bagi orang yang tidak berputus asa dengan rahmat Allah, dia sentiasa dapat pertolongan Allah. Berbeza dengan orang yang menguruskan ujian dengan marah, dengan maki hamun, tak habis-habislah, dia marah kerajaan, dia marah itu, marah ini, dia akan buntu. Tapi setengah orang, insya-Allah ada jalan keluar. Ayat dia tu macam tu je. Kan, bila isteri tanya, macam mana bang awak kena berhenti kerja, insya-Allah ada jalan keluar. Kan, bila anak-anak pula, insya-Allah doakan. Positif je. Maksud menunjukkan dia tak putus asa dengan rahmat Allah. Dia yakin Allah kata pertolongan. Orang yang begini benar-benar akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau kata memang ni lah, memang tak boleh nak hidup, memang ini merungut sepanjang masa, dia lupa untuk meminta dengan Allah yang tidak ada batas kemampuan untuk membantu hamba-Nya. Kan, dia marah sana, salahkan orang tu, salahkan orang ni, maki hamun dan sebagainya. Na'udzubillah, dia sentiasa dalam kebuntuan. Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya di mana aku, katakanlah ini qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku pasti memakbulkan,
menjawab permintaan hamba-Ku apabila dia bertanya, apabila dia meminta. Masya Allah. Okey, cuba kita tengok yang berlaku sekarang ni kan. Bila start sekolah, ramai ibu bapa yang susah bertambah susah, sedih bertambah sedih, sempit bertambah sempit. Masya Allah. Dalam situasi begini, kita boleh melihat bagaimana masyarakat saling membantu. Yang menyumbang gadget, yang menyumbang itu, menyumbang ni cikgu. Lepas tu saya baca komen-komen dalam kan kita, bila kita up status pasal kesukaran untuk belajar online ni. Ramai pula yang tulis, Ustazah Alhamdulillah, nenek-nenek mereka yang tolong cucu mereka belajar. Alhamdulillah Ustazah, adik-beradik ramai membantu Ustazah bagi belikan anak-anak saya tab yang murah. Saya tengok, ya Allah, manisnya dalam ujian ini, Allah telah merapatkan hubungan kekeluargaan. Tak, nenek pun bagilah, keluarkan duit tabung haji, ada jiran bantu jiran. Subhanallah. Kita ingat beginilah, di dunia kita bantu orang yang kita bantu ni akan membantu kita di akhirat. Mereka akan jadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, saat aku sempit, dia membantuku. Saat aku susah, ya Allah, dia akan menjadi saksi di padang mahsyar kelak. Sebab itu orang yang memberi dengan orang yang menerima saling membantu. Di dunia nampak bila kita beri, kita bantu dia. Tetapi di akhirat, dia pula yang akan membantu kita. Masya Allah. Jadi kita hidup dengan banyaklah memberi supaya banyak kita dibantu di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang tentang ikhlas tak ikhlas tu, kita istighfarlah dengan Allah. Kalau kita diuji dengan riak, takabur dan sebagainya. Masya Allah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda. Masya Allah. Nabi bersabda, mafhumnya, sesungguhnya, seseorang itu sentiasa dalam pertolongan Allah selagi mana dia sentiasa menolong saudaranya. Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Jadi itu kelebihan orang yang memudahkan urusan saudaranya. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya seseorang itu sentiasa dalam pertolongan Allah selagi mana dia sentiasa menolong saudaranya. Jadi saya pun sebenarnya nak buka peluang pada tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya pada kita menyumbang kepada ni, siapa yang nak memudahkan urusan, ramai ibu ayah di luar sana. Ada anak 5 orang, ada 1 je telefon. Ada yang tak ada telefon dan sebagainya. Kami menerima permohonan lebih daripada 10,000. Kita tak tahulah ni memang akan meningkat. Jadi kepada siapa yang ingin menyumbang kepada memudahkan urusan. Dan insya-Allah bila anak-anak tu belajar, kita duduk kat rumah rehat, dapat pahala masuk tanpa sedar. Sebab bila kita belikan, kami tak akan bagi duit. Kami akan cari gadget, kami akan berikan tools tu, kemudahan tu, kan? Kemudian kita post, kita akan bagi. Lambat atau cepat, itu kita tengok keadaan lah. Kalau lambat, kawan-kawannya dia orang tetap dapat kan? Tak lama keciciran. Jadi, siapa yang wakafkan kan dalam bentuk gadget tersebut, selagi mana anak tu guna, memberikan manfaat, dia belajar, kita dapat pahala yang mengalir tanpa henti. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi banyaklah lagi kan hikmah di sebalik musibah pandemik ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, memberikan kita ilmu pengetahuan, seterusnya kesedaran. Yang ketiga adalah tindakan. Okey, yang pertama kita dapat ilmu daripada perkongsian. Yang kedua kita dapat apa? Kita dapat kesedaran. Dan kesedaran ini tidak bermakna tanpa tindakan. Jadi tindakan kita perlu buat sesuatu lah. Sama ada tindakan itu dalam bentuk kita membantu orang yang memerlukan, dalam bentuk kita sendiri bantu diri kita untuk keluar daripada konflik ujian ni. Kan? Konflik ujian ini perlu diuruskan. Dengan kita beramal dengan zikir-zikir tertentu, doa tertentu, perbaiki solat, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian daripada kami. Ialah kami itu termasuk dengan yang menyiapkan dan sebagainya. Dan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Lajnah Dakwah dan Tarbiyah Muslimat Surau Raudatul Muttaqin, Taman Komuni Banting Selangor. Dan mari sama-sama kita menyumbang kepada pihak penganjur kita untuk wakaf tunai wan jenazah dan juga wakaf baik pulih dan naik taraf surau dan bilik pengurusan jenazah. Masya Allah. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.